Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 5. Dan cikgu doakan agar semua pelajar belajar dalam keadaan sihat dan ceria hendaknya. Baiklah, dah bersedia? Okey, sambil-sambil tu pelajar boleh buka muka surat 103 buku teks. Standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini, standard kandungan kita adalah pada 1.2 bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. Manakala standard pembelajaran kita adalah pada 1.2.1 bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang bahan multimedia secara bertata susila. Fokus kita bertata susila pada hari ini mengikut konteks. Baiklah murid-murid. Okey, aktiviti kita pada hari ini, yang pertama kita akan mendapatkan sedikit pengetahuan umum, pengetahuan tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia. Manakala fokus kita, aktiviti kita yang kedua adalah untuk melengkapkan dialog dengan idea berdasarkan pertimbangan dan keputusan secara bertata susila. Melengkapkan dialog. Itu aktiviti pertama kita. Baiklah, di muka surat 103, lawatan patriotik. Situasinya, Encik Nazri sekeluarga ingin mengadakan lawatan patriotik. Mereka melayari Instagram untuk mengetahui lokasi tersebut. Lokasi tempat tersebut. Okey. Sebelum tu, patriotik bermaksud semangat cintakan negara. Baiklah. Lokasi pertama, Tugu Negara. Rasanya ramai yang dah tahu Tugu Negara dan mungkin ramai yang dah pernah sampai ke Tugu Negara. Tugu Negara terletak di Jalan Parlimen, Kuala Lumpur. Tugu Negara siap dibina pada 8 Februari 1966 dan ia merupakan simbol memperingati perjuangan prajurit yang gugur ketika mempertahankan kedaulatan tanah air. Itu fungsi tujuan penubuhan Tugu Negara. Dan Tugu Negara merupakan salah satu lokasi yang sangat sering dikunjungi terutamanya menjelang Hari Kemerdekaan. Baiklah, lokasi yang kedua, Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Memorial ini terletak di Jalan Parameswara, Bandar Hilir, Melaka. Dibuka secara rasmi pada 31 Ogos 1985. Ia sebuah memorial yang menyimpan dokumen dan artifak berkaitan kemerdekaan. Salah satu bangunan bersejarah. Kemudian bangunan, lokasi yang ketiga, Istana Negara. Cantik Istana Negara ni. Istana Negara terletak di Jalan Tuanku Abdul Halim, Kuala Lumpur. Istana Negara digunakan secara rasmi pada 15 November 2011. Dan Istana Negara merupakan simbol kedaulatan negara dan juga menjadi simbol pada raja berperlembagaan serta prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, prinsip kedua rukun negara. Dan soalan cikgu, kalau siapa yang tahu, kita ada berapa istana negara? Cari. Baiklah murid-murid. Okay, tugasan kita, lengkapkan dialog dengan idea berdasarkan pertimbangan dan keputusan secara bertata susila. Okay. Kita lihat pada dialog yang diberikan. Okay, yang pertama, bahagian pertama, Encik Nazri. Selamat petang semua. Adakah kamu telah mengenal pasti lokasi yang ada nilai sejarah dan patriotisme dalam Instagram? Itu kata Encik Nazri. Afifi menjawab, sudah ayah. Maklumat dan gambar yang diberikan. Okey, kosong. Dan macam mana kita nak kupas jawapan dia? Macam mana kita nak cari? Okey, pertanyaan Encik Nazri adalah berkenaan tentang lokasi yang ada nilai sejarah dan jawapan Afifi adalah berkenaan maklumat dan gambar. Jadi jawapan kita harus fokus pada keadaan maklumat dan gambar yang diberikan. Okey, ini contoh jawapan cikgu. Sudah ayah, maklumat dan gambar yang diberikan sangat jelas dan menarik. Lokasi yang disertakan juga mudah dijejaki. Itu jawapan cikgu. Okey. Bahagian yang seterusnya. Azrul berkata, izinkan abang memberikan pandangan. Sopan sungguh. Kita tidak boleh pergi. Okey. Dia ada bagi perkataan di situ. Frasa serentak Istana Negara, melihat kebanggaan rakyat. Kemudian Tugu Negara, kenang pejuang keamanan.
Kamu perlu gunakan kesemua perasa ni untuk membentuk jawapan yang akan dikemukakan oleh Abang Azrul. Okey. Macam mana kita nak buat? Kalau mengikut cikgu. Okey. Yang pertama, ayat yang seterusnya kita tidak boleh pergi serentak. Kalau mengikut lokasi yang diberikan tadi, dua daripada bangunan ataupun tempat bersejarah tu terletak di Kuala Lumpur, manakala satu lagi terletak di Melaka. Jadi kalau mengikut logiknya, susah untuk mereka pergi ke ketiga-tiga tempat tu serentak. Maksudnya dalam masa yang sama, dalam masa sehari. Ia akan memerlukan masa sebab satu, jarak yang jauh. Yang kedua, sudah pasti jika mereka pergi ke satu-satu lokasi tu, mereka akan menghabiskan masa yang panjang, kan, untuk melihat, untuk mengambil gambar, untuk membaca risalah-risalah ataupun pernyataan-pernyataan yang ada di kawasan tersebut. Jadi kalau mengikut jawapan cikgu, kan, ini idea cikgu, izinkan abang memberikan pandangan. Kita tidak boleh pergi ke semua lokasi berkenaan secara serentak. Maksudnya tak boleh pergi secara dalam masa yang sama dalam sehari. Okey. Izinkan abang memberikan pandangan, kita tidak boleh pergi ke semua lokasi berkenaan secara serentak dalam sehari. Abang cadangkan kita melawat ke Istana Negara untuk melihat sendiri simbol yang menjadi kebanggaan rakyat. Kemudian kita bergerak ke Tugu Negara. Di sana kita dapat mengenang jasa dan pengorbanan pejuang keamanan. Itu jawapan cikgu lah. Kan? Jawapan kamu macam mana pula? Okey. Bahagian yang seterusnya dalam petikan tu, pendapat Kak Asnita dan pendapat Afifi. Okey, Kak Asnita, pada pendapat kakak, baik juga jika kita ke Melaka untuk Melaka ada apa? Kan? Kita tahu dah tadi, kita baca tadi. Pada pendapat kakak, baik juga jika kita ke Melaka untuk melihat sendiri memorial pengisytiharan kemerdekaan, terutamanya artifak-artifak berkaitan kemerdekaan. Ini pendapat cikgu. Kan? Di Melaka mesti nak lihat memorial pengisytiharan kemerdekaan. Kemudian Afifi, pada pendapat adik pula, kita boleh apa? Terpulang, kan? Pada pendapat cikgu Afifi, dia mesti nak pergi ke tiga-tiga kawasan tempat tu sebab lokasi tu semua, ketiga-tiga tempat tu merupakan tempat yang menarik. Kan? Jadi pendapat cikgu masukkan ke dalam dialog Afifi. Pada pendapat adik pula, kita boleh melawat ketiga-tiga lokasi tersebut sekiranya kita mempunyai masa yang mencukupi. Okey, nampak tak? Kan? Lagipun dah lama kita tidak pergi bercuti, kan ayah? Satu cara mempengaruhi ayah secara bertata susila. Itu penting tu. Baiklah, bahagian yang terakhir. Ni bahagian dialog daripada ayah. Okay, kenapa cikgu kata bahagian yang penting? Sebab ni bahagian ayah buat keputusan. Apa ayah buat keputusan? Okay. Ini pun bergantung pada idea kamu. Macam mana kamu nak kembangkan, kamu nak ayah dia setuju ke tak setuju, terpulang. Tapi pastikan pendapat kamu tu logik. Kan? Kalau ikut pendapat cikgu, baiklah anak-anak, ayah bangga kerana kamu semua berminat ke mana? Ke tempat-tempat bersejarah seperti itu. Kerana apa mereka berminat? Kerana semangat patriotik yang membara. Walau bagaimanapun, bila ada walau bagaimanapun ni, selalunya keputusan itu tidak mencerminkan pendapat yang disukai ramai. Okey. Walau bagaimanapun, keputusan ayah ialah kita hanya akan melawat Tugu Negara dan Istana Negara. Maksudnya pergi ke Tugu Negara dan Istana Negara. Sebab apa? Kena ada alasan. Alasan ayah kerana kedua-dua bangunan tersebut terletak di Kuala Lumpur dan ia memudahkan kita merancang perjalanan. Maksudnya alasan ayah adalah pasal apa, sebab apa ayah memilih untuk melawat dua tempat tu. Okay. Namun begitu kan, kita akan melawat memorial pengisytiharan kemerdekaan pada cuti yang akan datang pula. Bijak ayah, kan? Maksudnya ayah tidak menolak idea pendapat
ke Asnita untuk ke Melaka, tapi pendapat itu ditangguhkan, kan, idea itu ditangguhkan pada suatu masa pada cuti sekolah yang akan datang pula. Itu cara kita berbual secara bertata susila. Okey. Fokus bertata susila. Soalan cikgu, nyatakan frasa yang menunjukkan sikap bertata susila dalam petikan yang digunakan tadi. Kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 103. Dah kan? Jadi macam itulah. Susah. Okay. Ini contoh-contoh dia. Kan? Antara frasa bertata susila yang terkandung dalam petikan itu tadi. Yang pertama, selamat petang semua. Izinkan abang memberikan pandangan sopan. Ini Abang Azrul. Kemudian pada pendapat kakak, pada pendapat adik pula, baiklah anak-anak. Kata-kata ni menunjukkan yang sikap bertata susila itu hidup subur di dalam ahli keluarga, dan sepatutnya begitulah pada keluarga kita juga. Baiklah murid-murid, rasanya itu saja sesi kita untuk hari ini. Cikgu harapkan apa yang disampaikan dapat memberi manfaat, dapat memberikan pengetahuan, dan memberikan motivasi pada murid-murid. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, ceria selalu. Sehingga jumpa lagi.